Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penyelia PALS saya iaitu Dr. Rozita Radiah binti Said. Nama saya Nurul Akilah binti Ahmad Tarmizi bernombor matrik 204013. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek pembentangan dan refleksi kediri bagi kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah SMK Bukit Sentosa. Baiklah, pertama sekali, saya akan menerangkan tentang latar belakang SMK Bukit Sentosa. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa atau SEBESTA ini mula dibina pada 21 Mei 1996 dan mula dibuka bagi sesi persekolahan pada 1 Januari 1998. Pembinaan bangunan sekolah merupakan hasil daripada sumbangan talam industri sendirian berhad yang memakan belanja sebanyak 4.25 juta. Sekolah ini mempunyai 6 bangunan yang telah didirikan di atas lot 1069 dan keluasan sekolah ini sekitar 9 ekar. Sekolah ini juga menawarkan 2 sesi persekolahan iaitu sesi pagi dan sesi petang. Jumlah guru yang berkhidmat di SMK Bukit Sentosa ini ialah seramai 81 orang bagi sesi pagi dan 48 orang bagi sesi petang. Selain itu, seramai 15 orang merupakan anggota pelaksana di SMK Bukit Sentosa. Jumlah keseluruhan pelajar ialah seramai 2,182 orang, murid termasuk pelajar peralihan dan pelajar pendidikan khas atau PPKI. Seterusnya, lokasi SMK Bukit Sentosa atau SEBESTA ini terletak di kawasan Pekan Bukit Sentosa di mana ia menjadi mercutanda di kawasan Bukit Sentosa. Seterusnya, visi SMK Bukit Sentosa ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, manakala misi pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Berikut merupakan carta organisasi sekolah. Seterusnya, berikut merupakan infrastruktur dan persekitaran sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Pada pendapat saya, kekuatan PDPR yang saya peroleh selama 2 minggu ialah penglibatan pelajar secara aktif. Semasa PDPR, saya dapati bahawa komunikasi dua hala di antara guru dengan pelajar amat memberangsangkan kerana guru akan memastikan pelajar-pelajar tersebut memahami segala maklumat yang disampaikan. Selain itu, guru juga mempelbagaikan ABM ketika mengajar. Seterusnya, PDPR juga telah dijalankan secara sinkronus melalui penggunaan aplikasi Google Meet. Manakala, asinkronus pula bermaksud guru-guru akan menghubungi pelajar melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Pendekatan asinkronus ini sering digunakan di luar waktu kelas kerana guru-guru mahu mengikuti perkembangan pelajar selepas sesi PDPR. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang saya dapati dan boleh diperbaiki. Antaranya ialah masih terdapat lagi pelajar yang pasif. Menurut guru pembimbing saya iaitu Puan Siti Marani Mansur, beliau menyatakan bahawa terdapat pelajar yang mengalami masalah di rumah dan enggan memberitahu pada guru. Oleh itu, ia memberi kesan terhadap proses PDPR. Selain itu, tidak dapat dinafikan lagi bahawa masalah rangkaian internet sememangnya telah menjadi kekangan yang hebat bagi setiap pendidik di negara ini. Seterusnya, untuk ABM dan BBM yang digunakan oleh guru ialah buku teks dan video tayangan. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa guru boleh mempelbagaikan lagi ABM dan BBM dalam sesi PDPR. Selain itu, bagi amalan pedagogi pula, PDPR berpusatkan murid sememangnya menjadi tuntutan dalam konteks pendidikan masa kini. Oleh itu, sekolah ini juga tidak terkecuali untuk menggunakan amalan ini. Kaedah sumbang saran seringkali digunakan di dalam kelas bagi menarik perhatian pelajar untuk sentiasa aktif. Seterusnya, kesediaan diri sebagai seorang guru, saya sebagai bakal guru harus membuat pembaharuan terhadap teknik mengajar yang mengikut trend semasa supaya teknik pengajaran yang digunakan bersesuaian dengan keadaan dan tidak ketinggalan. Oleh itu, melalui pemerhatian selama menjalani PALS, saya memperoleh pelbagai maklumat walaupun PDP yang dijalankan tidak secara bersemuka. Namun, saya kagum kerana guru kini berjaya mengharungi cabaran ketika pandemik COVID-19. Seterusnya, kita pergi kepada refleksi terhadap aktiviti core curriculum.
Berikut merupakan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang dianjurkan oleh pihak sekolah SMK Bukit Sentosa, Majlis Sukan Sekolah Daerah Hulu Selangor dan juga anjuran-anjuran sekolah lain. Seterusnya, kekuatan yang dapat saya nyatakan berdasarkan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang dianjurkan ialah terdapat kepelbagaian aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Perkara ini sekaligus membuka peluang kepada pelajar untuk memperoleh sijil dan manfaat-manfaat yang lain. Selain itu, aktiviti-aktiviti co-curriculum ini juga dapat mengasah bakat murid dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, sukan sepak takraw. Pelajar akan berupaya untuk mempelajari teknik yang baik dan sesuai untuk digunakan ketika pertandingan. Oleh itu, bakat yang sedia ada dapat ditajamkan lagi dengan menyertai aktiviti co-curriculum ini. Seterusnya, kelebihan menyertai aktiviti co-curriculum ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar, namun ia dapat menyumbang kepada pencapaian sekolah. Oleh itu, sekolah SMK Bukit Sentosa akan lebih disegani di Hulu Selangor. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang dapat saya perhatikan. Antaranya ialah penglibatan pelajar yang kurang memuaskan. Perkara ini berlaku disebabkan oleh semua aktiviti co-curriculum berlaku dalam talian dan menyebabkan pelajar kurang berminat untuk menyertai. Selain itu, tiada sokongan yang menggalakkan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pelaksanaan aktiviti co-curriculum dalam talian, situasi sebenar aktiviti itu tidak dapat dirasakan sama sekali seperti berada di sekolah. Sekiranya latihan sukan dilakukan di sekolah, terdapat rakan-rakan dan guru yang membantu dan memantau. Oleh itu, keadaan ini berbeza dengan situasi dalam talian dan menyebabkan pelajar kekurangan motivasi untuk menyertai aktiviti co-curriculum yang dianjurkan. Kepentingan aktiviti co-curriculum. Sebenarnya, aktiviti co-curriculum amatlah penting dalam melahirkan insan atau pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Aktiviti co-curriculum ini dapat meningkatkan disiplin pelajar, pengiktirafan terhadap pelajar yang aktif serta membina profesionalisme guru kerana guru berhasil merancang aktiviti yang bersesuaian terhadap keupayaan pelajar. Seterusnya, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Terdapat beberapa budaya sekolah yang saya perhatikan, antaranya ialah perhimpunan rasmi, perhimpunan harian, amalan memberi salam, aktiviti co-curriculum dalam talian, program budaya Al-Quran dan program pendidikan moral, pembelajaran aktif dalam talian dan memberi kerjasama terhadap guru. Antara kekuatan budaya sekolah SMK Bukit Sentosa ini ialah guru dan pelajar saling bertoleransi. SMK Bukit Sentosa juga telah mewujudkan satu program yang dinamakan sebagai Jejak Kasih Prihatin. Tujuan program ini ialah untuk menjejaki pelajar yang mengalami masalah untuk menyertai PDPR. Selain itu, warga SMK Bukit Sentosa ini menghormati antara satu sama lain. Perkara ini dapat dilihat apabila tiada berlaku perselisihan faham antara kaum, budaya dan agama masing-masing. Namun begitu, terdapat kelemahan yang tidak dapat dinafikan lagi iaitu budaya sekolah ini tidak diamalkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh sikap sesetengah pelajar yang tidak hiraukan tentang isu-isu atau program-program yang dilaksanakan di sekolah. Seterusnya, terdapat beberapa budaya kerja yang dapat menarik perhatian saya. Antaranya ialah bekerjasama, persediaan awal, memberi bimbingan, membantu pelajar dan juga prihatin. Budaya kerja yang amat menarik perhatian saya ialah apabila guru-guru di SMK Bukit Sentosa mengamalkan budaya saling bantu-membantu. Hal ini diakui sendiri oleh Puan Zariah yang merupakan penolong kanan co-curriculum. Setiap program yang ingin dijalankan oleh sekolah kebiasaannya pasti berlangsung dengan baik, memandangkan semua guru bersedia memberikan bantuan dan pertolongan. Selain itu, budaya kerja yang diamalkan ialah keprihatinan. Contoh yang jelas apabila guru-guru bersama pihak PIBG dan alumni membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Mereka mengumpul wang untuk membeli tablet yang diberikan kepada pelajar yang bergolongan tidak mampu. Budaya kerja seperti prihatin terhadap keadaan semasa juga akan mewujudkan keharmonian yang baik dalam sesebuah institusi. Namun begitu, kelemahan budaya kerja yang saya perhatikan ialah terdapat segelintir guru yang kekurangan pengetahuan dan kepakaran dalam sesuatu bidang. Misalnya, dalam mengendalikan kelas secara dalam talian. Selain itu, ada juga segelintir guru yang tidak mempraktikkan sepenuhnya budaya kerja di sekolah. Seterusnya ialah rumusan.
PAS memberi pandangan sebenar yang akan membantu bakal guru dalam merancang dan mengendalikan sesebuah organisasi atau kelas. Menceburi profesi perguruan akan membantu bakal guru memperoleh pelbagai maklumat dan pengalaman kerana profesi perguruan ini membolehkan kita melihat pelbagai ragam dan sikap individu. Kemahiran komunikasi dan menyelesaikan masalah merupakan salah satu aspek atau elemen dalam melatih diri sebagai seorang bakal guru. Seterusnya ialah cadangan program sulam. Program sulam yang boleh dilakukan ialah sekolahku rumahku. Konsep ini boleh digunakan dan bersesuaian dengan tahap pelajar sekolah menengah. Sekolahku rumahku ini juga dapat melatih pelajar untuk lebih berdisiplin dan menghargai harta benda sekolah. Antara aktiviti sulam yang boleh dilakukan ialah komuniti yang terlibat boleh menambah baik lagi infrastruktur dan kemudahan yang ada di sekolah. Misalnya, menyediakan ruangan belajar yang selesa. Pada pendapat saya, ruangan belajar yang selesa ialah apabila seseorang itu bebas untuk belajar mengikut cara mereka tersendiri. Kadang-kala, ada yang selesa untuk belajar sambil mendengar muzik, ada yang selesa belajar berseorang diri dan sebagainya. Jadi, apabila menjelang waktu peperiksaan, pelajar bebas untuk menggunakan ruangan belajar mengikut keselesaan mereka. Rasionalnya program ini dicadangkan ialah rata-rata sekolah tidak menyediakan ruangan belajar yang kondusif. Perkara ini jelas dilihat apabila menjelang peperiksaan. Ada pelajar yang belajar di kantin, di pondok-pondok dan sebagainya. Tambahan pula, sekiranya waktu peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), kebiasaannya, pelajar tingkatan 5 akan memilih untuk pulang ke rumah sekiranya terdapat waktu senggang untuk waktu peperiksaan seterusnya. Oleh itu, ia akan menyebabkan pelajar hadir lewat ke dewan peperiksaan, pelajar akan tertidur di rumah dan sebagainya. Bagi mengelakkan pelajar pulang ke rumah, ruangan belajar ini dapat digunakan oleh pelajar yang memerlukan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.